Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Ahli Kumpulan 9 yang terdiri oleh Muhammad Hafizul Iskandar bin Zulkifli, nombor matriks DB200164. Yang kedua Muhammad Zarif Iman bin Muhammad Zapri, nombor matriks DB210086, dan saya sendiri Nur Aisyah Syafira binti Zulkifli, nombor matriks CB210214, akan membentangkan tentang kajian kami yang bertajuk Faktor yang mempengaruhi tahap stres pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif bin Muhammad Zapri dan saya akan membentangkan tentang bab 2 iaitu metodologi kajian. Metodologi kajian. Maksud metodologi kajian ini merupakan merujuk kepada langkah-langkah dan atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpul data, informasi dan mencapai tujuan kajian. Selain itu, ia merangkumi kaedah-kaedah yang penyelidikan yang digunakan untuk menjawab soalan-soalan kajian dan memenuhi objektif kajian. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini merupakan yang pertama ialah mengumpul data dan menjawab soalan kajian yang ditetapkan. Seterusnya iaitu faktor yang mempengaruhi tahap stres pelajar di Universiti Tun Hussein On UTHM yang bermatlamat untuk melihat sejauh manakah faktor yang akan ditanya dapat mempengaruhi stres para pelajar. Populasi dan persempelan. Populasi dan persempelan digunakan dalam kajian ini merupakan 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik ataupun FKE bagi tahun 1 dan tahun 2 sahaja. Pengumpulan data dan instrumen kajian. Di dalam kajian ini, kami menggunakan Google Form. Google Form merupakan salah satu alat yang sangat berguna untuk mengumpul data dalam kajian, tinjauan ataupun survey. Google Form juga merupakan satu aplikasi yang percuma yang disediakan oleh Google dan membolehkan penyelidik membuat soal selidik secara hanya dalam talian. Kaedah menganalisis data. Kaedah analisis data yang digunakan adalah SPSS yang bermaksud Package Statistics bagi soal Social Science. Ia digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Hal ini disebabkan kerana kaedah analisis data SPSS merupakan antara kaedah yang sesuai untuk menganalisis data. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Jadi saya daripada kumpulan 9 akan membentangkan pula untuk bab 3 dapatan kajian. Di mana dapatan kajian ini adalah berdasarkan soal selidik terhadap pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik FKE tahun 1 dan tahun 2. Baik, untuk pengenalan, sepanjang kami buat soal selidik, kami melakukan soal selidik, kami diminta untuk melakukan soal selidik terhadap pelajar FKE tahun 1 dan tahun 2, di mana bahagian A menggunakan Google Form, aplikasi Google Form, di mana bahagian A kami mencatatkan demografi responden. Bahagian B untuk kenal pasti tahap stres atas faktor persekitaran dan bahagian C kenal pasti tahap stres atas faktor personality individu. Ketiga section ini sangat penting dalam soal selidik bagi memastikan kelancaran dan maklumat terhadap responden dalam menjawab kenyataan dan soalan yang diberikan kepada mereka. Jadi dalam kajian kami telah mendapat jumlah 30 responden. Dan ini adalah demografi responden. Kami mengambil yang penting iaitu jantina responden dan tahun pengajian responden. Di mana jantina responden menunjukkan 23 lelaki lebih banyak menjawab responden kami, soal selidik kami berbanding dengan perempuan iaitu 7 orang sahaja. Dalam tahun pengajian kami mengambil tahun pertama dan tahun kedua lebih banyak nombornya, manakala bahagian B bahagian tahun ketiga dan tahun keempat pula ada yang menjawab juga. Baik, ujian normaliti data menunjukkan setelah kami soal selidik, ujian normaliti data menunjukkan faktor persekitaran iaitu faktor persekitaran dan faktor personality individu. Iaitu dalam ujian ini lebih menggunakan Shapiro-Wilk, di mana Shapiro-Wilk lebih memfokuskan kepada sampel size bersaiz kurang daripada 50 dan kami mendapat responden kurang daripada 50 iaitu 30 orang dan
Degree of freedom menunjukkan 30, nilai signifikan 0.906 pada faktor persekitaran dan faktor personality 0.828, masing-masing kurang daripada nilai P iaitu nilai signifikan kurang daripada 1. Ini adalah graf selarakan faktor persekitaran di mana kita boleh lihat kat sini dia punya normality dia agak stabil walaupun ada plot yang agak jauh. Dan ini faktor personality individu dan ini menunjuk sama macam tadi balance, dia agak balance tapi dia seperti lebih plot yang lari sedikit. Kita akan beralih pula kepada tahap dan faktor stres. Berikut merupakan jadual di mana skor minimum 1.00 hingga 2.39 mewakili tahap stres yang rendah. Skor minimum 2.40 hingga 3.79 pula mewakili tahap stres sederhana. Skor minimum bagi 3.80 hingga 5.00 pula mewakili tahap stres yang tinggi. Min bagi faktor persekitaran adalah 3.96 di mana sisihan piawai pula mewakili 0.93 dan menjadikan jumlah purata min bagi faktor persekitaran adalah tinggi. Dan seterusnya, min bagi faktor personality individu adalah 3.57, sisihan piawai 1.13. Jumlah purata min bagi faktor personality individu adalah sederhana. Individu. Inilah jadual Pearson. Contoh jadual Pearson untuk selepas untuk keseluruhan kami membandingkan hubungan di antara tahap stres berdasarkan faktor persekitaran dan personality individu. Di mana seperti yang dilihat di skrin, faktor persekitaran mencatatkan Pearson correlation dengan 1 pada pertama, faktor personality individu 0.499 iaitu 0.5 ataupun faktor personality 0.5 pada faktor persekitaran dan faktor personality dan faktor personality individu ialah 1. Menunjukkan inilah nilai positif korelasi yang sederhana. Nilai Pearson yang sama dengan 0.5 di mana 0.499 tersebut adalah antara 0.4 dan 0.7. Seperti dalam jadual Pearson sebelum ini ialah menunjukkan nilai korelasi positif korelasi yang sederhana. Setakat itu sahaja pembentangan untuk Dapatan Kajian Bab 3. Seterusnya bab 4, perbincangan. Dalam bab ini kami akan membincangkan tentang data dan juga metodologi. Kami akan membincangkan tentang data yang telah diperolehi daripada bab 3 iaitu dapatan kajian. Bagi tahap stres berdasarkan faktor persekitaran pelajar, data yang dikumpulkan memiliki purata nilai min secara keseluruhan iaitu 3.96 dan menjadikan ianya sebagai majoriti bahawa responden bersetuju bahawa faktor ini mempengaruhi tahap stres pelajar. Tahap stres berdasarkan faktor personality pelajar pula berjaya memberi hasil dapatan iaitu di mana purata nilai min adalah sederhana iaitu 3.57 dan menjadikan faktor ini adalah penting dalam pemahaman dan pengurusan stres dalam konteks pendidikan di kalangan pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.